bantu masyarakat menerusi konsep keluarga Malaysia. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhaj Nasami, Berita Tengah Malam. Konsep keluarga Malaysia menjadi pendekatan dalam ucapan pertama Perdana Menteri hari ini. Frasa keluarga Malaysia itu, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, lebih inklusif yang merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Konsep keluarga Malaysia juga diambil kerana keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai murni didikan sempurna sesebuah keluarga. Setiap daripada anda adalah seperti keluarga saya sendiri, sama ada anak muda mahupun yang telah berusia. Kita diibaratkan saling melengkapi, umpama anggota tubuh yang saling memerlukan. Ke arah itu, beliau mengajak wakil rakyat untuk sama-sama bersepakat. Saya menyeru kepada seluruh ahli Dewan Rakyat, sama ada dalam atau luar kerajaan, supaya menggembeling tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Perdana Menteri turut berharap dengan penglibatan pembangkang ia dapat mewujudkan kerjasama rentas parti. Ia bagi memastikan kestabilan politik segera dicapai menerusi kebersamaan. Pulihkan semula tanah air kita. Ke bawah duli tuanku dalam perjumpaan bersama ketua-ketua parti baru-baru ini telah bertitah kepada semua agar melupakan segala perbezaan demi mencapai kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kestabilan politik perlu segera dicapai menerusi kebersamaan. Ini termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti. Justru, saya ingin menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan Jabatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Seluruh keluarga Malaysia yang Krisis pandemik COVID-19 telah memberi kesan serius dan menyeluruh kepada ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan akan menumpukan usaha ke arah mencapai dua objektif utama dalam usaha mengurangkan kesan ekonomi yang berpanjangan. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, negara akan kembalikan semula kesejahteraan rakyat seiring dengan usaha meningkatkan kuasa beli pengguna dan mengangkat semula sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi. Sehubungan itu, fokus usaha kita ialah rakyat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian, rakyat yang berpendapatan sederhana, perusahaan kecil dan sederhana, serta sektor perindustrian termasuk industri pelancongan domestik. Fokus ini merupakan sebahagian daripada inisiatif jangka pendek untuk mengembalikan ekonomi rakyat, khususnya dalam menjana ekonomi negara secara menyeluruh. Bagi memastikan usaha ini tercapai, kerajaan akan bekerja bersama rakyat untuk membangunkan strategi baharu ke ekonomi bagi memperkukuh asas ekonomi negara dan mengembalikan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara. Seiring usaha mencapai objektif dan fokus tersebut, penglibatan anak-anak muda amat diperlukan. Oleh itu, saya pastikan suara anak muda didengari dan diberikan tumpuan dalam kerajaan ini. Kepada anak-anak muda di luar sana, jangan risau.
penglibatan anda semua amat dihargai dan saya mengharapkan anda bersama-sama dengan kerajaan ini untuk menjayakan agenda besar pemulihan negara. Seluruh rakyat Malaysia yang Baik, mangsa kelima fenomena kepala air di Yan Kedah ditemukan pukul 3.23 petang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Negeri Kedah, Saini Saidon berkata, mayat mangsa yang ditemukan dikenal pasti sebagai Ko Shoaib Ko Abdullah yang berusia 91 tahun. Mangsa ditemukan berhampiran inap desa Puteri Ayu dalam timbunan sisa kayu balak 1 km dari rumah mangsa di inap desa Salak Denai, iaitu lokasi mangsa dilaporkan hanyut di bawah arus pada hari kejadian. Saya ini maklumkan mayat bekas imam ini ditemukan dalam keadaan sempurna ketika kerja-kerja mengorek kawasan timbunan tersebut dilakukan menggunakan jengkaut. Ya, dia ada dalam rimbunan kayu-kayu, lubang kayu yang dibawa oleh arus yang deras tu. Tetapi syukur alhamdulillah keadaan mangsa kita temui dalam keadaan yang sempurna. Hanya terdapat kesan-kesan cala sedikitlah. Dan mangsa kita dah keluarkan dan dah kita hantar ke hospital. Operasi SAR menumpukan usaha pencarian di kawasan berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa yang dikenali sebagai Ridwan Poniman yang dilaporkan hilang di Titi Hayum yang Kedah diteruskan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Nazim berkata, mangsa dikenal pasti sebagai pekerja buruh. Fokus pencarian hari kelima kini tertumpu di sepanjang aliran sungai di Titi Hayum dan kawasan Batu Hampar. Aset udara dan marin milik polis termasuk helikopter, drone dan bot marin digerakkan. Polis juga akan menggunakan bantuan unit anjing pengesan. Kita dalam aset yang ada ini memang memadai. Sebab kita pun guna unit pengesan kita. D9 kan. Kita guna K9 di mana K9 ni adalah unit pengesan anjing lah untuk membantu. Dan kita akan fikirlah kalau adanya keperluan aset yang diperlukan, kita akan bawa ke sini untuk kita nak bantu mencari dan menyelamat. Setakat ini 5 individu disahkan terkorban. Seorang lagi cedera parah sedang menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Alustar. Dalam pada itu, 2 pusat pembinaan sementara PPS di Yan masih aktif dibuka, namun setakat ini tiada penduduk yang terjejas ditempatkan. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah menerusi kenyataan memaklumkan PPS itu ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan dan PPS Sekolah Kebangsaan Teroi untuk pesakit COVID-19. Penduduk terjejas banjir kilat dan fenomena kepala air di Yan serta Merbuk diminta segera membuat laporan polis berhubung kehilangan individu maupun kerosakan harta benda. Maklumat itu penting bagi pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat selain membolehkan kerajaan negeri menyalurkan bantuan. Setakat ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengenal pasti 1,160 kediaman di Yan terkesan dengan insiden tersebut. Berdasarkan data pejabat daerah di Merbuk, sebanyak 290 rumah terjejas. Kepada semua penduduk-penduduk yang terkesan dengan bencana kepala air di Gunung Jerai ini, terutamanya daerah Yan dan juga Merbuk, di dua mukim ini, mungkin Sikit dan mungkin Yan, mereka perlulah membuat laporan polis dahulu kerana ada pengumuman-pengumuman penting yang akan dibuat oleh kerajaan negeri, terutamanya yang diumumkan oleh Yang Amat Menteri Besar. Beliau yang juga adun Bukit Kayu Hitam akan menyertai sukarelawan JKM untuk menyerahkan kelengkapan mencuci rumah kepada penduduk terkesan. Perdana Menteri jangka mengadakan lawatan bencana di Kedah iaitu lokasi kejadian fenomena kepala air di daerah Kuala Muda dan Yan. Menurut kenyataan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pukul 9.45 pagi.
Sejurus tiba Perdana Menteri jangka bergerak ke lokasi bencana di Merbuk, Kuala Muda melibatkan kawasan Jambatan Tupah, Taman Lembah Merbuk dan Loji Air Tupah. Kemudian beliau ke daerah Yan untuk mengikuti taklimat berkaitan bencana oleh Menteri Besar Muhammad Sanusi Mak Nor di Pusat Operasi Kawasan Kejadian di Titi Hayun sebelum menghadiri sidang media yang dijangka diadakan di Masjid Jami' Badli Shah Yan. Sebelum berangkat pulang ke Ibu Negara pada pukul 3.45 petang, Perdana Menteri juga akan bertemu penduduk. Baik, situasi banjir di Perak. Satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka, menjadikan keseluruhan 4 PPS diaktifkan setakat ini. Ia menempatkan 284 penduduk terjejas. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri PPS yang dibuka bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Batu 20, Tualang Sekah, Kampar. Ia menempatkan 10 penduduk daripada 2 buah keluarga. Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Cangkak Lobak pula menempatkan 104 orang penduduk, manakala PPS di Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu 68 penduduk. Satu lagi PPS di Larut, Matang dan Selama yang dibuka di Sekolah Kebangsaan Matang menempatkan 102 penduduk terjejas. Ada bendera lah. Jangan kutip lah. Sekarang kan musim COVID. Kakak ni kan bendera Malaysia. Takkan nak biar kat situ je. Hai, bukan tak payah kutip. Tapi sekarang kan musim COVID. Bahayalah. Lagipun bendera tu kecil je. Biasa tu. Nanti sanitize lah kakak ni. Apalah. Ni kan bendera Malaysia. Walaupun kecil. Tapi nilainya besar bagi adik tau. Dah lah. Jom balik. Baik, bertemu kembali. Johor akan menyediakan program kaunseling khas kepada 779 guru yang dilaporkan menolak suntikan vaksin COVID-19. Esko Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Johor, Mazlan Bujang memaklumkan guru-guru tersebut akan dipanggil untuk diberikan penerangan mengenai vaksin COVID-19 terutama sebelum pembukaan semula sesi persekolahan. Di peringkat JPN, kita mengambil inisiatif yang secara berhemah, kita panggil dan kita konseling. Sebahagiannya dah bermula, kita panggil secara individu di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan kita melibatkan bantuan daripada Jabatan Agama, Pegawai Agama untuk bantu memberi penerangan, konseling supaya akhirnya mereka akan turut serta dalam program vaksin kita. Sehingga kini 50.29% guru di Johor sudah lengkap kedua-dua dos suntikan vaksin, manakala seramai 45,448 guru telah menerima suntikan vaksin dos pertama. Bagi anggota kumpulan pelaksana pula, seramai 6,539 sudah menerima dos pertama dan seramai 2,816 lengkap kedua-dua dos. Di Perlis, pelaksanaan aktiviti pengimarahan secara terhad masjid-masjid kawasan Sanglang dikuatkuasakan bermula malam tadi sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Arahan ini dikuatkuasakan setelah meneliti perkembangan semasa penularan wabak COVID-19 di negeri itu. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulain bertitah sebanyak 7 buah masjid di Sanglang, 3 buah masjid di Simpang 4 dan 2 buah masjid di Guar Sanji tertakluk kepada perintah ini. Hanya pegawai bertugas serta jemaah yang terdiri daripada kalangan jawatankuasa karya masjid sahaja dengan tidak melebihi 12 orang pada sesuatu masa dibenarkan hadir untuk melaksanakan aktiviti solat jemaah.
Selain itu, pegawai bertugas dan jawatankuasa karya telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin dilarang daripada keluar karya untuk menunaikan solat atau hadir mengimarahkan masjid di karya lain. Aktiviti lain seperti kuliah agama dan ceramah adalah ditangguhkan, manakala solat jenazah yang terdiri daripada kalangan petugas dan ahli keluarga terdekat tidak melebihi 12 orang adalah dibenarkan dengan syarat pemantauan ketat kepada SOP. Baik, di Melaka, kelonggaran makan di restoran kurang mendapat sambutan penduduk. Tinjauan RTM mendapati kebanyakan premis makanan masih lengang kerana peniaga mengekalkan jualan secara bungkus sahaja. Penangguhan makan di premis dibuat susulan kebimbangan terhadap kes COVID-19 yang masih tinggi. Tindakan itu bukti pengusaha tetap mementingkan keselamatan diri pekerja dan para pelanggan. Jadi saya tak berani betul pasal apa meningkat sangat di Melaka ni. Walaupun kerajaan telah meluluskan untuk buka pada hari ini, tapi saya belum boleh buka lagi. Biar saya buat bungkus dululah buat sementara ni. Setakat hari ini, dan ini orang masih takut nak keluar. Jadi orang masih bungkus dan bawa balik. Mungkin dalam 2-3 hari lagi bila orang dah rasa kes dah kurang, baru rasa dia orang akan mula dine in. Polis Sarawak memulakan sekatan Jalan Raya SGR di beberapa lokasi di Kuching bermula malam ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail menyatakan 3 lokasi telah ditetapkan untuk SGR iaitu Jalan Lapangan Terbang, Jalan Dato' Abang Mustafa di Batu Empat dan Jalan Temenggung Tan Meng Chong Setapuk. Selain sekatan, rondaan akan dilakukan selepas pukul 10 malam bagi memastikan prosedur operasi standard SOP larangan berada di tempat awam dipatuhi. Jumaat lalu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memutuskan larangan dine-in untuk zon selatan berkuat kuasa hari ini susulan peningkatan mendadak kes COVID-19 yang mencecah 2,500 kes. Pada masa sama, bertindak mengambil keputusan untuk memperketatkan garis panduan sedia ada untuk zon selatan iaitu daerah Kuching, Bau, Lundu, Samarahan, Asajaya, Simunjan, Serian, Tebedu selama 1 minggu. Antara SOP yang akan dilaksanakan adalah larangan dine-in di premis makanan, tempoh operasi perniagaan disingkatkan bermula pukul 5 pagi sehingga pukul 8 malam. Individu atau kumpulan tidak dibenarkan berada di kawasan awam selepas pukul 10 malam tanpa alasan munasabah. Garis panduan berkenaan berkuat kuasa hari ini hingga 29 Ogos depan. Sementara itu, di Selangor, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Nur Omar menyatakan kerajaan perlu mengambil langkah proaktif untuk meneruskan usaha menangani pandemik COVID-19. Kedua, bagaimana kita nak membangunkan semula ekonomi negara kita dan juga bagaimana kita nak menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur dalam negara kita. Bagi saya, itu lebih penting lah. Bagi saya, nama ni itu hanya orang kata nama cantik, muka cantik, tapi kalau tak berkesan apa maknanya. Terdahulu, beliau merasmikan penutupan pusat pemberian vaksin PPW Tanjung Karang. PPW yang beroperasi sejak 28 Jun lalu itu ditutup setelah mencapai imuniti kelompok 80% dengan jumlah pemberian vaksin kepada lebih 60,000 penduduk. Kementerian Kesihatan KKM merekodkan sebanyak 24 kluster baharu hari ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menyatakan ia melibatkan negeri Johor, Melaka, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Perak, Kelantan, Sarawak, Pahang, Sabah dan Selangor. KKM merekodkan sebanyak 12 kluster tempat kerja di Johor, Melaka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Perak dan Kelantan. Manakala kluster komuniti juga direkodkan sebanyak 11 kluster baru di Kelantan, Sarawak, Pahang dan Sabah. KKM juga turut merekodkan 1 kluster berisiko tinggi iaitu di Selangor.
Pembelian 6 juta dos vaksin bagi mempertingkatkan liputan vaksinasi kepada seluruh rakyat yang diumumkan Perdana Menteri disambut baik Kementerian Kesihatan KKM. Menurut kenyataan media, Ketua Setiausaha KKM Datuk Muhammad Syafiq Abdullah, pembelian tersebut membuktikan komitmen dan keprihatinan Perdana Menteri demi memastikan kesejahteraan rakyat. Seperti yang diumumkan Perdana Menteri, program vaksinasi telah memberi kesan signifikan kepada penurunan kes harian COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan. Dari segi pecahan keseluruhan pula, sehingga 22 Ogos, sejumlah 54.3% individu dewasa telah lengkap divaksinasi dengan 2 dos vaksin. Dengan itu, tambahan 6 juta dos vaksin ini akan memperluas lagi liputan program vaksinasi sedia ada kepada segenap lapisan masyarakat. Beliau turut menyatakan seluruh warga KKM akan terus memberikan komitmen dan fokus terhadap tanggungjawab bagi menangani pandemik ini dengan jayanya. RM250,000 diperuntukkan Kerajaan Terengganu bagi memperkasakan struktur tanaman melon manis Terengganu MMT sekaligus menghasilkan buah premium. 47 pengusaha MMT mendapat manfaat berkenaan bagi menyediakan pelbagai keperluan tanaman. Ia termasuk penyediaan baja, benih, sistem pengairan dan racun sesuai dengan keperluan. Esko Pertanian, Industri Makanan, Perladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu, Dr. Azman Ibrahim berkata, MMT merupakan produk ikon negeri ini. Sasaran pengeluarannya dijangka mencapai 500 metrik tan setahun untuk 4 pusingan penanaman. Dan sebab itulah kita sasarkan untuk nak pertingkatkan dari segi pengeluaran ni seberapa yang kita mampu lagi. Cumanya satu kengkangan kita kerana MMT ni dia tidak boleh ditanam secara terbuka atas tanah tempat terbuka. Kalau kita tanam di tempat terbuka, dia tak akan menghasilkan buah dengan kualiti premium. Kita memang nak jaga semua buah kita ni dengan kualiti premium. Sehingga bayangkan untuk sepohon pokok tu hanyalah sebiji buah saja yang kita kekalkan. Manakala ada 5-6 butir lagi putih, kita terpaksa buat. Kalau kita simpan lebih daripada sebiji, dia akan jadi kecil dan tak menempati kualiti yang kita nak. Harga pasaran bagi sebiji buah melon manis boleh mencecah sehingga RM10 sekilogram. Dr. Azman ditemui selepas menyerahkan keperluan pengusaha melon manis negeri secara pandu lalu di Peradong, Kuala Terengganu. Bungkus dadah menggunakan plastik dan tanam di sekitar rumah. Sindiket Penghidupan Dadah menggunakan taktik terbaru itu bagi mengaburi mata pihak polis. Namun, ia berjaya dikesan polis susulan penahanan 4 suspek termasuk seorang wanita dalam 3 serbuan berasingan sekitar Padang Besar Perlis. Penahanan mereka membawa kepada rampasan 2.2 kilogram syabu bernilai lebih RM79,000 dan ganja seberat 1.97 kilogram bernilai RM5,000. Operasi dijalankan bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Padang Besar bersama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Perlis. MO dia akan ambil dadah di lubang-lubang lorong tikus di kawasan sepadan dan dia akan simpan. Kalau kita tengok MO terbaru, dia simpan dalam tanah. Sebelum ni dia simpan dalam rumah. Kali ni kita dapat kes dia tanam dan daripada situ dia akan edarkan ke tempat lain. Dadah ni di dalam tanah? Ya, yang kita dapat ni semua dalam tanah. Hasil ujian air kencing mendapati 3 suspek positif dadah jenis metapetamin. 2 suspek memiliki rekod kesalahan berkaitan dadah dan jenayah lain. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini. Saya Mohan Chinasami, salam hormat dan selamat malam.